orang muhsinin ini menjadi orang yang melakukan kebaikan, halangannya banyak. Hanya saya menyebutkan sebagai contoh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu la yuhibbul fasad." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keburukan atau orang yang melakukan keburukan. Setiap amalan ataupun setiap perbuatan yang boleh menimbulkan kesan buruk, sama ada kepada diri ataupun kepada orang lain, akan menempatkan diri itu dalam golongan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kaitkan sebelum ini melibatkan 5 perkara, iaitu hartanya, nyawanya, keturunannya, akalnya, dan iktikad ataupun keimanannya. Jadi kalau amalan seseorang, perbuatan seseorang boleh merosakkan salah satu daripada 5 perkara ini, maka dengan sendirinya dia termasuk dalam golongan yang tidak disukai oleh Allah. Dia meletakkan pagar di depannya, menghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Dan dalam surah Al-Imran ayat 57, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wallahu la yuhibbuz zalimin." Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kalau seorang itu melakukan kezaliman, dia juga membina pagar ataupun meletakkan tembok, rahmat Allah tidak akan sampai kepadanya. Kalau kita tengok zalim, banyaklah. Sama ada orang itu melakukan kezaliman ataupun melakukan keadilan. Kita tak boleh kata ada in between. Neutral, dia tak zalim dan dia tidaklah berlaku adil. Itu tak ada. Sama ada dia adil ataupun dia zalim. Dan kalau kita lihat, bila menyebut kezaliman, sama ada disedari atau tidak, ramai orang yang menzalimi diri. Takkanlah dia ambil pisau, dia cucuk kat badan dia. Tidaklah seperti itu. Menzalimi diri, dia tidak, artinya tidak berlaku adil kepada dirinya. Katalah, rumah aja kata nanti, sedangkan kubur panggil mari-mari. Dia tak sedar diri dia dan berkelakuan seperti orang muda yang lupa daratan, lupa pintu kubur semakin dia hampiri. Ini orang-orang yang menzalimi dirinya. Pernah kita katakan di Singapura ni masih ramai kan, yang umur 50 tahun, 40 tahun pun belum balik lagi. Pasal tu mereka tak puasa. Boleh jumpa lah dekat mana. Saya tinggal dekat Woodland, lalu pergi kedai kopi tu, nampak orang nak kata orang Siam ke, orang Burma ke, cakap bahasa Melayu pula kan, atau Burma, Siam semua ni tahu cakap Melayu. Ini orang-orang yang menzalimi diri dan mereka tidak perasan, mereka tidak faham yang mereka itu telah menzalimi diri mereka. Kalau seorang itu mencari kemurkaan Allah, dia telah menzalimi dirinya. Kerana orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan Allah balasan yang sewajar, balasan yang wajar sesuai dengan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang sibuk mendidik anaknya supaya menjadi lawyer, engineer, hakim dan sebagainya, untuk maju di bidang pelajaran, tak salah lah. Tetapi kalau dia mengabaikan sudut kerohanian,
mengabaikan sudut akidah dan keimanan, dia telah menzalimi anaknya kerana tidak melengkapkan anak untuk menghadapi zamannya, tidak melengkapkan anak untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang banyak dalam hidup ini. Itu satu bentuk kezaliman. Atau pernah dan banyak kali kita contohkan, kerana sama ada di family court ke, dan sekarang dah bertambah pula dekat tribunal maintenance of the parents, orang tua yang minta nafkah daripada anak-anak, anak-anak isteri minta nafkah daripada bapa dan suami. Itu dekat family court. Orang kita dah ramai. Artinya bila gagal memberikan hak orang, bila gagal melaksanakan suatu amanah yang ditetapkan dengan tidak ada sebab-sebab yang dibolehkan oleh syarak, maka ia telah melakukan kezaliman. Lain kalau dia sakit, tak mampu untuk bekerja, tak mampu untuk cari nafkah untuk anak isteri, ada excuse lah. Tuhan itu maha mengetahui. Jadi kezaliman dalam masyarakat kita bermarajalela. Saya ingat 2 hari lepas, dekat Straits Times, 2 orang dihukum penjara dan sebatan. Satu kena 7 tahun, satu kena 8 tahun dengan sebatan, tak 13 rotan agaknya, kerana merompak dan mencederakan. Itu zalim. Seorang mak saudara, dia ikat anaknya yang kecil umur 5 tahun sampai meninggal dunia. Itu adalah zalim. Kemudian dalam akhbar yang sama, seorang yang mungkin seksnya terlalu tinggi, melakukan perkara yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara, sehingga dia juga dihukum. Ini contoh-contoh kezaliman yang dilakukan di dalam masyarakat kita. Jadi kalau orang-orang seperti ini yang memang berlaku dalam masyarakat, bukanlah untuk dijadikan bahan kita mengata mereka, tetapi sebagai satu iktibar, satu pengajaran. Kenapa terjadi macam itu? Apa yang mendorongkan kezaliman itu dilakukan? Di mana hati perut mereka yang tidak ada perasaan ihsan? Itu yang keluar dalam surat khabar. Yang tak keluar dalam surat khabar, berbanyak kezaliman yang berlaku. Jadi bagi kita yang sentiasa hadir majlis-majlis ilmu, kita memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi peringatan kepada kita. Peringatan itu bukan kita dapat daripada nasihat, syarahan, tazkirah, daripada apa yang kita lihat itu juga boleh menjadi iktibar kalau kita nak mengambil iktibar darinya. Jadi kalau orang itu melakukan kezaliman, rahmat Allah tidak akan sampai kepadanya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbul musrifin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Artinya melakukan sesuatu dengan melampau. Kalau taat kepada orang tu sehingga taat melampau, mata buka tapi hati tertutup hingga buta hatinya, ini pun berlaku dalam masyarakat kita. Ada ajaran-ajaran sesat yang dipercayai dan diyakini, sehingga orang nasihat, orang nak berikan pandangan, dia tak mau dengar. Kan itu dalam Islam kita tak dibenarkan mempunyai sikap melampau. Memang kita perlu taat, tetapi bukan taat yang menjadikan seorang itu
buta mata hati sehingga tidak boleh berfikir. Itu contoh. Kalau perkara itu telah berlaku, maka kewajipan untuk bertaubat itu tidak dilakukan dengan segera. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kalau dijahat macam mana pun, dipukul orang sampai patah kaki, dia menyebabkan kematian orang, atau melampau dalam segala tindakan-tindakannya, pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Malah Allah menyukai, Allah menyintai orang-orang yang bertaubat, yang nak bersihkan dirinya, nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan macam kita lah. Kita manusia, bila orang buat salah, dia baru keluar penjara, agaknya perasaan ragu-ragu kita terhadapnya itu masih ada. Kerana itu di Singapura ada kempen Ribin Kuning. Ini untuk orang yang baru keluar daripada penjara, untuk dapatkan pekerjaan, berikan keyakinan kepada masyarakat, kepada keluarga dalam menerima mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala bila orang itu bertaubat, automatik Allah Subhanahu wa taala akan terima kalau dilakukan dengan ikhlas. Kita prove yourself first, 3 months, 4 months, lepas tu kalau engkau betul-betul baik, boleh aku ambil kau pergi bekerja. Jadi dalam hidup ini, siapa saja yang bersalah, Allah Subhanahu wa taala sedia untuk menerima taubatnya dengan syarat dia taubat ikhlas, dengan ikhlas. Bukanlah orang kata tu taubat cili padi kan, masih rasa pedas tak nak, bila pedas hilang nak cari lagi. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka orang yang bersihkan jiwanya. Bagaimana banyak sekalipun, malah dalam Al-Quran disebutkan, walaupun dosa manusia itu sebanyak buih-buih di lautan, kerana tiap laut ni ada dia punya pinggir laut kan, dan pinggiran laut ni bila ombak memukul pantai akan keluar buih-buih. Walaupun sebanyak buih di lautan, Allah Subhanahu wa taala sedia untuk menerima taubat seseorang selagi dia tidak berkekalan dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tiap orang yang beriman masih punya harapan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk meruntuhkan tembok-tembok yang dibina yang menghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya, dapat diruntuhkan kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jaminan Allah hanya kepada mereka yang bertakwa, dan mereka yang bertakwa, orang yang muhsinin, orang yang melakukan kebaikan, maka janganlah nak meningkatkan ketakwaan dengan ibadah puasa sampai ataupun terlupa melakukan perkara-perkara buruk yang menghalang rahmat Allah datang kepadanya. Kemudian kita sambung dengan alif, ulfah, kemesraan. Kita sepanjang Ramadan lebih daripada biasa kita beribadat. Samping kita berpuasa, kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih, yang kadang-kadang buat witir pun kalau berjamaah di masjid tak tinggal witir. Lepas tu kita bertadarus, membaca Quran, kemudian sedikit sebanyak kita bersedekah, atau bila ada masa kita gotong royong di masjid dengan menyediakan juadah bagi orang yang berbuka. Banyak yang dilakukan. Kesemua itu adalah tanda kita bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri kepada Allah
dengan amalan-amalan kita, bermakna kita nak bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala ini, kita tak boleh setakat ikut musim lah. Maksudnya bila Ramadan saja nak banyak buat ibadat. Bila Ramadan hilang, tunggulah lagi the next Ramadan. Itu pun kalau sempat jumpa next Ramadan. Kalau tak jumpa, innalillah. Kemesraan dengan Allah. Jadi kalau dalam Ramadan agaknya 30 hari tarawih, 30 hari dia pergi. Kalau 29 Ramadan, 29 hari dia ke masjid. Artinya boleh mengatur masa, boleh mencari masa untuk ke masjid, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemesraan itu dapat dikekalkan atau tidak setelah Ramadan. Itu satu persoalan besar. Kalau kita ke masjid, memanglah ada orang yang 8 dah cabut, ada yang boleh tunggu sampai 20. Itu masing-masing punya bahagian dah. Dan selepas itu di masjid ada tazkirah kan, 10 minit ke 15 minit. Katalah kalau didengar 10 minit, ada 30 malam, 10 kali 30 berapa? 300. 300 minit berapa jam? 5 jam. 5 jam dia boleh dengar. Kalau di luar Ramadan, agaknya ada masa tak? 1 jam hadir kelas-kelas agama. 1 jam, 1 minggu 1 jam. Kalau 1 hari 24 jam kali dengan 7, tak usah kacau lah. Kalau 1 jam pun dah bagus jugalah daripada tak datang. Jadi kemesraan pada Allah Subhanahu wa taala, kemesraan dengan Allah jangan hanya dalam Ramadan saja. Kita nak menyuburkan jiwa kita, kita nak menyuburkan semangat keagamaan kita, kita tak boleh tunggu setahun sekali. Kalau pokok pun kita siram agaknya sebulan sekali, tengah musim panas macam ini, mati ke tidak pokok tu? Dia akan layu dan kering. Macam tu juga dengan jiwa kita. Kalau tak disiramkan ilmu yang menyegarkan, maka keimanan itu kadang layu, kadang segar. Itu yang amat kita takuti. Beberapa kali telah saya jelaskan bahawa untuk menyegarkan iman kita memerlukan 3 perkara. Seperti pokok, iman itu perlu kepada siraman. Iman itu perlu kepada baja. Iman itu perlu kepada baja. Iman itu perlu kepada siraman. Dan iman itu perlu dijaga daripada sebarang serangga yang merosakkan. Pokok macam itu, iman kita pun macam itu. Iman dibaja dengan ilmu, disiram dengan amalan. Setelah berilmu dalam mengamalkan ilmu itu, dan dijaga jangan sampai ada persekitaran yang merosakkan kita, persekitaran yang boleh menjejaskan keimanan. Sebab saya pernah bertemu dengan satu keluarga, suami rajin salat, tapi tengah malam isteri tidur, anak tidur, dia pergi dekat internet, dia tengok yang tak senonoh punya. Itu artinya dia telah tidak menjaga keimanan tadi, sehingga dirosakkan oleh filem-filem locah yang ada di dalam internet. Jadi kerana kecenderungan sangat tengok tu, sehingga isterinya terabai dan dibiarkan dia syok sendiri dekat depan komputer. Walaupun dirikan salat, sebab itu kita kena jaga. Bila kita nak jinak
Bila kita nak mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala, persekitaran kita hendaklah jaga. Sama ada dalam rumah ataupun di luar rumah kita. Jadi mudah-mudahan latihan yang kita lalui sepanjang Ramadan, kita hidupkan malam-malam Ramadan, semoga benar-benar terpasak di dalam jiwa kita, di dalam rohani kita, supaya kita sentiasa mesra dengan Allah. Macam dalam kehidupan berkeluarga lah. Kalau kita mesra dengan isteri, kita buat berbagai-bagai untuk mendapatkan hubungan yang mesra. Tiba-tiba keluar rumah dia ada pula main kayu tiga. Boleh mesra tak agaknya? Tak akan mesra. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila mesra dengan Allah, janganlah buat perkara-perkara yang boleh menggugat kemesraan itu. Terus pintas selalu tentang makna ulfah daripada perkataan alif yang terkandung dalam kalimat Ramadan, dan nun artinya najah yang bermaksud kejayaan. Jadi kalau 4 perkara yang awal dipelihara, maka yang penghabisan ini, yang akhir, kejayaan akan diperolehi. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis bermaksud, Ramadan itu dia awalnya adalah rahmah, di tengahnya pengampunan, dan di akhirnya ialah pembebasan daripada api neraka. Jadi kejayaan ialah bebas daripada api neraka, bermaksud kita mudah-mudahan terpelihara daripada api neraka yang kita takuti. Tetapi apa yang penting, najah itu, jadi kita akan berjaya dalam kehidupan di dunia, dan insya-Allah kita akan berjaya dalam kehidupan akhirat. Di dunia kita tenang kehidupan kita, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kesejahteraan kepada kita. Jadi mudah-mudahan pengertian Ramadan yang dijelaskan daripada awal Ramadan sehinggalah minggu yang keempat ini, Senin minggu yang keempat, dapat memberikan manfaat kepada saya dan kepada tuan-tuan sekalian, sehingga kita berjaya dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.